الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada hari Selasa yang lalu telah kita melalui bab berkenaan dengan tanda-tanda baligh, dan juga kita telah memasuki bab awal berkenaan dengan bab At-Taharah ataupun bab bersuci. Dan kita telah mendengarkan kesemua tiga-tiga tanda menunjukkan jika mana ada tanda-tanda tersebut yang menunjukkan bahawa orang itu telah baligh. Baik, ada beberapa perkara-perkara yang perlu untuk kita ketahui apabila kita membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda baligh ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau budak-budak yang belum baligh. Ianya itu terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, jika mana budak-budak tersebut, yakni orang-orang yang belum baligh ini, ia melakukan amal ketaatan, maka dicatat baginya pahala tersebut untuk orang yang melakukannya. Jadi budak tu semayang, budak tu dapat pahala. Budak tu puasa sunat, dia dapat pahala. Dia puasa wajib, dia dapat pahala. Bermakna budak ni sudah memayis, sudah cerdik. Dia semayang duha ke, zikir ke, dia dapat pahala tersebut. Dimasukkan dalam ganjaran ataupun catatan amal kebaikan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mana budak itu melakukan maksiat, maka tidak diazab dan tidak ditanggungkan dosa ke atasnya, tetapi wajib bagi wali apabila melihatnya itu untuk menghentikannya. Wajib bagi si wali nampak budak tu melakukan maksiat walaupun dia belum baligh untuk dia menghentikannya. Wali tak boleh kata tak apalah ustaz, dia belum baligh, tak apalah, tak ada dosa untuk dia, tak boleh. Wali nampak dia melakukan maksiat, maka wali wajib, hukumnya wajib wali itu menghentikannya. Kalau dia tidak buat, bermakna tanggung dosa, melihat atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap maksiat yang telah dia budak tu lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apabila budak itu merosakkan, memecahkan harta benda manusia yang lain. Masuk rumah orang, hari raya, langgar, pasu pecah, siapa nak bayar? Maka dalam hukum mengatakan, diambil daripada duit budak tu, dibayar kepada ganti rugi apa yang dia pecahkan tu. Kalau budak tu tak ada duit, wali kena bayar. There's no such thing as, ada budak ustaz, tak apalah, dia pun cabut. Wali pun kata, tak apalah, dia kan budak lagi, apa nak buat, dia dah pecahkan. Habis tuan rumah gigit jari. Ni pasu aku dah pecah, siapa nak pergi ganti? La ilaha illallah. Jadi ini dinamakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh budak tersebut. Kemudian ada beberapa perkara juga. Yang kedua adalah berkenaan dengan perbezaan perbuatan orang yang telah baligh dan juga yang belum baligh. Di antaranya adalah jika mana berkenaan dengan kewajipan melakukan solat dan sebagainya, maka ia berbeza dengan budak yang belum baligh. Maknanya apa? Ia tidak wajib. Budak tidak wajib. Begitu juga dengan kewajipan meninggalkan maksiat. Yang baligh itu wajib, yang tidak baligh itu belum sampai hukumnya lagi. Baik, ada pula orang yang dah baligh dan orang yang belum baligh sama hukum dia. Di antaranya adalah kalau budak tu semayang
budak tu melakukan perkara-perkara yang membatalkan semayang, maka batal semayang budak tu. Dia tak ada kata, tak adalah dia belum balik, so semayang dia tetap sah, tak ada. Budak ni semayang, tapi semayang sambil mengunyah kacang. So semayang dia macam mana? Batal juga. Walaupun kata-kata dia belum balik. Hukum tetap sama. Yang kedua, kalau budak ni mempunyai harta, dia wajib keluar zakat harta. Wali dia kena keluarkan zakat harta untuk budak ni. Tak ada kata, tak apalah ustaz, dia masih kecil lagi, walaupun harta dia banyak, tetap keluar zakat lah, tak ada. Tetap zakat kena jalan macam mana orang yang telah balik. Dia juga itulah di antara perkara-perkara yang ada yang berbeza dengan orang yang telah balik dan ada yang tidak ada perbezaan dengan orang yang telah balik. Perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan tanggungjawab seorang wali kepada budak tersebut. Tanggungjawab mendidik ataupun menyuruh budak itu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dinamakan sebagai tanggungjawab fardu kifayah. Bermakna salah satu daripada kedua ibu bapanya, khususnya selalunya begitu, jadi wali kepada budak itu mesti menyuruh dia melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diwajibkan? Bila mana budak itu sudah berumur 7 tahun dan budak itu berakal. Bermakna normal. Jadi pertama sekali, budak itu sudah sampai umur 7 tahun. Bermakna ikut kalender hijrah. Dan yang kedua, budak itu budak yang normal. IQ dia normal. Orang yang berakal as normal. Maka wajib ke atas walinya menyuruh budak tu solat. Wajib atas walinya menyuruh budak tu puasa. Dan apa-apa yang diwajibkan dalam agama. Tak boleh kata, ustaz dia boleh balik, tak apalah, tak payah suruh dia, tak ada. Wajib. Kalau bapa tu bangun semayang subuh, wajib suruh kejutkan anak bangun semayang subuh juga. Walaupun dia masih kecil. Walaupun baru 7 tahun, tak ada, tetap hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Ini kalau budak tu normal. Kalau budak tu belum 7 tahun, tapi budak tu cerdik, atau sudah memayis, ataupun IQ dia normal, maka hukumnya hanya sunat saja, tak wajib. Dan kalau andai kata setelah 7 tahun itu, budak ini IQ dia agak rendah, maka tetap hukumnya tidak wajib. Tetapi kalau budak tu sudah sampai umur 10 tahun, suruh tak buat, maka wajib wali melakukan semacam hukuman terhadap budak tersebut. Kalau kita kata nak pukul bantai, taklah, Islam tak menggalakkan atau Islam tidak, atau Islam melarang melakukan demikian. Bermakna ada denda yang kena dibuat. Yang penting apa? Wali tu dia nak berkeras pasal nak pastikan orang yang berada di bawah pimpinannya, yang berada di bawah tanggungjawabnya menjalankan hukum Allah. Bukan itu saja, bukan saja sembahyang, perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang, wali itu wajib ajar kepada budak tersebut. Kalau perkara yang berkaitan dengan sembahyang seperti apa? Bab bersuci, wali wajib ajar. Bab berkenaan dengan air, berkenaan dengan istinja, berkenaan dengan najis, berkenaan dengan tayammum, sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Ini semua wali kena terangkan pada budak tersebut. Bila masuk waktu sembahyang, bila apa syarat-syarat sembahyang, ini nak kena terangkan. Tak tahu terangkan, kena panggil orang terangkan budak tersebut. Tak boleh kata no, saya tak tahu, so biarkanlah budak tu pandai-pandai. Tak ada, there's no such thing as pandai-pandai. Ini tanggungjawab wali tu, pastikan budak tu equip dengan ilmu yang wajib untuk diketahui. Baik, begitu juga berkenaan dengan perkara-perkara yang Allah larang. Perkara-perkara yang Allah haramkan, wali wajib ajarkan kepada budak tersebut. Sama juga bila dia sudah mumayyiz, sudah sampai umur 7 tahun dan dia itu akalnya sihat, wali wajib. Larangan minum arak, berzina, bergaul antara lelaki dengan perempuan dan seterusnya. Subhanallah. Kita tak boleh kata ni benda yang dia masih kecil, so kita close mana air tu. No such thing. Baik. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita ketahui berkenaan dengan apabila kita membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda baligh. Baik. Sambung kata pengarang di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim, faslun syurutu ijza'il hajari samaniyah. Pengarang ini langsung memberitahu atau menerangkan bab berkenaan dengan syarat-syarat menggunakan batu sebagai untuk istinja itu ada 8. Bermakna ia adalah berkaitan dengan hukum beristinja dengan menggunakan batu ataupun yang seumpama dengan batu. Iaitu kalau zaman kita kata tisu lah dan sebagainya.
ataupun benda-benda yang kesat seperti daun-daunan dan sebagainya. Baik. Jadi sebelum tu adalah bahawa kita harus faham bahawasanya istinja ini yang paling afdal adalah apabila digabungkan batu dengan air. Air apa? Air ini dinamakan sebagai air tahur. Air yang suci lagi mensucikan. Sebab tu pembahagian air ni kalau kita lihat dari sudut kategori jenisnya, itu dia ada 3 jenis. Pertama, air yang suci lagi mensucikan, dinamakan air tahur. Taha waw ra, tahur. Tahur ini bermakna ia adalah air dalam asli kejadian dia. Sama ada yang turun dari langit ataupun yang terbit timbul dari bumi. Air hujan yang daripada langit, air embun dan juga air salji. Yang timbul, yang keluar dari bumi, air laut, air sungai, air perigi dengan air mata air. So ini 7 jenis air yang dinamakan sebagai air mutlak. Air yang dalam keadaan nature. Asli kejadian dia macam itu. Walaupun kalau kita contohlah hujan tu turun, hari tu hujan tu turun warna merah sekalipun. Hari tu hujan tu turun warna biru. Kita ragu-ragu, ni boleh tadak ke tak ni? Kalau kita tahu asli dia bukan air chemical ke, bukan kerana kilang punya asap ke apa dan sebagainya, tiba-tiba air tu turun, yakin kita dia asli kejadian macam itu, maka sah untuk dijadikan sebagai angkat wuduk. Dinamakan sebagai air mutlak. Baik. Jadi itu berkenaan dengan asli kejadian, asal kejadian air tersebut. So dinamakan air mutlak, air tahur, air yang suci lagi mensucikan. Dalam kategori air yang suci yang lagi mensucikan ini, ada juga air kategori air dia bukan keluar daripada langit. Maaf, dia bukan turun dari langit, bukan keluar dari bumi, tapi dia kat tengah-tengah. Macam mana Ustaz air kat tengah-tengah ni? Saya kasih contoh lah, air wap. Kita ambil air sejuk, isi dalam kolej. Kan, isi dalam kolej, kat kolej. Kat luar kita punya kolej ni, kita isi, basah tak? Wap. Air wap kan? So air wap ni kat mana? Atas ke bawah? Tengah-tengah Ustaz. Tengah-tengah. So sah tak? Sah gunakan untuk angkat wuduk. Pasal dia asli kejadian macam itu. Walaupun mohon maaf, dalam kolej tu ada air kencing. Contohlah, luar dia ni keluar air biasa. Tetap air tu boleh dijadikan untuk angkat wuduk. Pasal dia asli kejadian dia. Dia bukan part of air kencing tu dia jadi. Tak, dia kat luar. So ini dinamakan, kategori ini semua adalah air asli kejadian. Sah untuk dijadikan sebagai angkat wuduk, untuk dijadikan sebagai mandi, untuk dijadikan sebagai istinja. Baik, jadi itu dinamakan sebagai kategori air tahur, air yang suci lagi mensucikan. Baik, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi, membahaskan lagi bab berkenaan dengan air ini, supaya kita lebih faham tentang cara atau menggunakan air yang mana sah untuk dijadikan sebagai alat bersuci. InsyaAllah, sebagai surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.